Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai halo Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana anda masih terus setia berada di dalam channel Elvino ESTV. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk sebarkan, share video ini supaya seluruh rakyat Malaysia dapat mengetahui update terkini daripada channel ini berkaitan dengan perkongsian berita-berita terkini dan perkongsian berita-berita politik dalam negara. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, di hari raya yang pertama ini sudah ada berita yang mengejutkan. Berita mengejutkan itu dikeluarkan oleh Malaysia Kini yang mengatakan ulasan selamat hari raya Hadi pas ... tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa ini satu berita yang mengejutkan kita, khususnya kepada seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita tahu, hari ini adalah hari pertama di mana hari raya Aidilfitri bersamaan dengan 1 Syawal. Tuan-tuan dan puan-puan, ulasan ini saya rasa amat panas. Manakah tidak, berita ini tajuknya hanya mengatakan selamat hari raya Hadi, tetapi ulasannya amat panas. Tuan-tuan dan puan-puan, terus setia berada di dalam channel ini untuk mengetahui apakah isi ulasan berita ini. Ketika menulis perutusan Hari Raya Aidilfitri kepada rakyat Malaysia, baik kepada yang beragama Islam maupun bukan Islam, saya terbaca serangan ganas Presiden PAS Hadi Awang terhadap DAP dan juga saya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang saya katakan tadi, isi ulasan berita ini amat panas. Saya tidak tahu kenapa Hadi memilih Hari Raya Aidilfitri untuk melancarkan serangannya terhadap DAP dan juga saya. Saya telah bersara daripada politik dengan melepaskan semua jawatan daripada barisan kepimpinan hadapan DAP selama lebih setahun, dan saya tidak lagi boleh mewakili atau menjawab bagi pihak pimpinan DAP, tetapi saya tidak boleh membiarkan serangan Hadi Awang terhadap saya tanpa jawapan. Hadi bukanlah seorang profound fake atau penipu hebat, kerana dengan mudah saya mampu untuk mendedahkan ketergantungannya kepada penipuan, fitnah dan berita palsu dalam hujahnya, seperti yang dibuktikan oleh 4 kejadian berikut. Yang pertama, selepas pilihan raya umum ke-15, dia menuduh DAP mempromosikan Islamofobia. Kini sudah 5 bulan sejak dia membuat dakwaan yang tidak masuk akal itu, dan walaupun di sebalik cabaran saya, dia gagal memberikan sebarang bukti pun untuk mengesahkan dakwaan liarnya. Dia adalah satu-satunya pemimpin politik di Malaysia yang membuat dakwaan tanpa bukti. Semasa pilihan raya kecil Teluk Intan pada Mei 2014, Hadi mengingatkan ahli PAS bahawa DAP telah membantu PAS ketika gabungan Barisan Nasional BN cuba menggulingkan parti itu daripada Kerajaan Negeri Kelantan semasa darurat 1977. Katanya, walaupun ada banyak perbezaan ketara di antara DAP dan juga PAS, seperti mengenai apa yang halal dan haram, alkohol, kinzir dan hudud, kedua-dua parti ini bersetuju di antara satu sama lain untuk menghapuskan kemiskinan, kezaliman dan rasuah, dan juga perkara-perkara buruk yang lain. Adakah DAP mempromosikan Islamofobia semasa membantu PAS pada tahun 1977? Tanda soal. Katanya, walaupun terdapat begitu banyak perkara yang berbeza antara parti DAP dan juga parti PAS, seperti halal, perkara dibolehkan, dan haram seperti arak, daging babi, dan isu hukum hudud, kedua-dua parti antara lain bersetuju sesama mereka dalam hal membasmi kemiskinan, kezaliman dan rasuah.
Hadi sepatutnya sedar sekarang bahawa DAP bukanlah dalang atau pihak di sebalik kejadian pada tahun 2018 apabila Kerajaan Pakatan Harapan di bawah Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad ketika itu cuba meratifikasi Konvensyen Antarabangsa Penghapusan Diskriminasi Kaum. Adakah Hadi akan memohon maaf atas serangan membabi butanya terhadap dakwaan DAP sebagai dalang dalam percubaan meratifikasi perjanjian itu? Tanda soal. Sejak tahun 2018, Hadi gagal untuk menunjukkan satu pun contoh bagi membuktikan martabat Islam direndahkan dalam 55 hari, 57 negara Pertubuhan Kerjasama Islam OIC yang telah meratifikasi ICED atau kejadian yang menyaksikan sistem monarki terkesan di 36 negara dengan sistem beraja yang telah meratifikasi ICED. Selepas 4 kesilapan besar itu, apakah kredibiliti yang ditinggalkan Hadi Awang untuk bercakap benar dan jujur berdasarkan fakta dan kebenaran dan bukan berdasarkan penipuan, fitnah dan berita palsu? Hadi terus mengulangi dakwaan bahawa saya seorang komunis tanpa mampu mengemukakan sebarang bukti. Jika saya seorang komunis, mengapa KDN tidak menangkap saya semasa Perikatan Nasional PN berkuasa semasa pimpinan dua Perdana Menteri pintu belakang selama 32 bulan bermula dari tahun 2020 hingga tahun 2022? Saya tidak pernah menjadi seorang komunis, tetapi Hadi Awang berkeras bahawa saya seorang komunis. Bilakah dia menyedari perkara ini? Tetapi seorang komunis bukanlah jelmaan syaitan. Seperti yang Hadi Awang patut sedar bahawa perjanjian keamanan di antara Arab Saudi dan Iran dibentuk oleh seorang komunis, iaitu Xi Jinping, iaitu Presiden China yang komunis. Saya sentiasa percaya yang Malaysia boleh memainkan peranan global dan salah satu peranan ini adalah untuk menjadi contoh persefahaman, toleransi dan keharmonian antara etnik, agama, budaya dan peradaban atau tamadun kepada dunia. Adakah Hadi Awang setuju? Tanda soal. Hadi tidak mempunyai bantahan sekiranya Malaysia akhirnya menjadi negara yang berpecah, gagal dan kleptokrat. Namun tidak bagi saya. Saya melihat Malaysia mampu dan berpotensi untuk menjadi salah satu negara terbaik dan contoh kepada dunia. Sempena hari mulia buat salah satu agama terpenting di dunia. Di sebalik semua tanggapan yang khilaf dan palsu terhadap saya dan DAP, saya tidak ada sebarang kata-kata keras untuk Hadi Awang dan saya ucapkan kepada Hadi Awang dan juga Parti PAS, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Marilah kita semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama atau kawasan bersama-sama untuk merayakan Hari Raya Aidilfitri dan menunjukkan yang kita boleh menjadi contoh persefahaman, toleransi dan keharmonian antara kaum, agama, budaya dan tamadun kepada seluruh dunia. Contoh yang ditunjukkan Hadi Awang tidak patut diikuti sekiranya kita mahu memainkan peranan ini kepada mata dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ulasan ini ditulis oleh Lim Kit Siang, iaitu seorang veteran daripada DAP. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah pendapat anda, respon anda mengenai dengan ulasan berita yang baru saya kongsikan sebentar tadi? Adakah anda suka dengan ulasan sebentar tadi ataupun sebaliknya? Anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja perkongsian berita kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini dan jangan lupa untuk kongsikan berita ini supaya anda tidak ketinggalan dengan sebarang perkongsian yang admin kongsikan di dalam channel ini. Kita jumpa lagi di perkongsian berita yang seterusnya. Bye-bye.